Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. 大家早上好， Kiranya kasih karunia, anugerah Allah selalu melindungi, menyertai kita di masa-masa sulit ini. 愿神的慈爱恩典常护卫着我们，在这艰难的时刻。 Saya tidak bisa melukiskan perasaan saya waktu masuk ke gereja, parkir, dan melihat semuanya kosong. Sedih ya. 我刚才进到教会的时候，把车停下，走进来，发现空空荡荡的，我很难形容当时候的心情。 Tetapi kita percaya bahwa Tuhan punya rencana, dan rencana Tuhan adalah yang terbaik buat kita. 但是我们相信，在一切的事上，神有他的计划，并且也深信神的计划是最美的。 Mari sebelum kita membaca sebagian firman Tuhan, kita berusaha untuk mempelajarinya. Sebelum semuanya itu, mari kita memohon pimpinan Tuhan. 在我们还没有读神的话语，试着去学习之前，我们先祷告，求神的带领。 Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. 我们在天上的父， Sungguh kami adalah orang-orang yang berdosa yang tidak layak untuk menghadap kehadirat Tuhan. 主啊，我们真是不配来到你的宝座前的罪人。 Tetapi karena kemurahan hatimu, Engkau menyelamatkan kami, Engkau mengundang kami. 但是因着你的慈悲，你拯救我们，你邀请我们， Bahkan Engkau masih memberikan matahari kepada kami, bulan dan bintang, dan seluruh alam semesta untuk kami nikmati. 甚至你将太阳、月亮、星星，所有的宇宙，来让我们去享受。 Sekalipun hujan deras telah mengguyur kota kami dan beberapa tempat di negara ini, Engkau juga meredakannya pagi ini. 主啊，虽然前一两天大雨淋到我们的城市，还有印尼其他的城市，但是今天早上这个雨停了。 Mengingat kemurahan hati Tuhan yang tak henti-hentinya ditunjukkan kepada kami, biarlah hati kami boleh tergerak dan diubahkan oleh-Mu. 主啊，为着你不断向我们显明的怜悯慈爱，求主打动我们的心，让我们也以此回应。 Pimpinlah kami ya Tuhan untuk boleh mengerti firman-Mu, mengerti isi hati-Mu. 带领我们，让我们能够明白你的话语，明白你的心意。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. 奉主耶稣基督的名，我们祷告， Amin. 阿门。 Saudara yang terkasih dalam Tuhan, melanjutkan seri khotbah tentang ucapan bahagia, ini khotbah di bukit. Maka kita sampai pada ayat yang ketujuh hari ini yang berbunyi, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. 我们连续教堂这一系列的讲道，就是有关这个福。今天我们已经到了第7节，就是连续人的人有福了，因为他们必蒙连续。 Apa yang muncul dalam pikiran Anda sekalian ketika kita mendengar kata murah hati? 当我们听见连续的时候，我们脑海会出现什么？ Alkitab menerjemahkan kata murah hati dengan berbeda-beda di beberapa tempat. 在圣经中几处的经文，让我们看见对这个连续的解释有几种的解释。 Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, murah hati diterjemahkan sebagai suka menolong, baik hati, pengasih dan penyayang. 在印尼的字典把这个连续这个字解释成就喜欢帮助、好心肠，是有善良的人。 Tetapi ketika kita melihat apa yang Alkitab ajarkan tentang kata murah hati, tentang kasus-kasus di mana murah hati itu muncul, maka tampaknya kita perlu mendalaminya lebih lagi. 但是在圣经中出现“连续”这个字的时候，在不同地方所显出的例子，跟刚才的定义有一些出入，所以我们需要更深入的去了解。 Karena murah hati itu bukan semata-mata seseorang yang, katakanlah seorang yang murah hati itu bukan sekadar dia mudah melupakan kesalahan orang.
因为连续人的人，不只是他容易忘记别人的过犯， Wah, dia ini murah hati, suka mengampuni. 人家说他是很有怜悯心的人，他容易饶恕人。 Maksudnya apa suka mengampuni? Dia suka lupa kita buat apa. 所谓他容易饶恕人，意思是什么？我们对他所做的，他容易忘记。 Dia orangnya cuek, 他是不在乎的人， tidak terlalu mudah sakit hati. 不容易被人家受伤。 Apakah itu yang dimaksud dengan murah hati? 那连续人的人是什么呢？ Murah hati juga bukan berarti hati yang murah. 连续并不是说是廉价的心， Atau hati yang murahan. 或者是没有价值的。 Yaitu, oh dia ini murah hati. Apapun yang orang lain minta, dia selalu turuti. Itu murah hati. 或许我们会说，这个人他很有连续的心，是不是说他很容易就帮助人？ Orang-orang seperti ini mudah sekali dimanipulasi. 这样的人很容易被人家利用。 Tetapi bukan seperti itu yang dimaksud dengan murah hati. 但是圣经讲到连续的时候，并不是指这些。 Alkitab mengatakan Allah adalah Allah yang murah hati dan Allah tidak mudah dimanipulasi. 圣经告诉我们说，神是蛮有连续的，但是他并不是可以被利用。 Kesalahan yang sering kita buat adalah mengartikan murah hati sebagai suka memberi. 我们常常认为说，一个有连续心的人很容易给出去。 Orang yang royal, orang yang tidak pelit, suka beramal, generous. 一个大方的人，他喜欢施舍，他不吝啬。 Dalam bahasa Inggris, murah hati itu menggunakan kata merciful. Tidak sama dengan generous. 在英语，他所使用这个连续的时候呢，不是用generous， 而是用 merciful， 就是很有怜悯。 Jikalau murah hati itu bukan semata-mata mudah melupakan kesalahan orang lain, bukan hati yang murahan, dan juga bukan semata-mata suka memberi, tidak pelit, lalu apa artinya murah hati? 如果圣经谈到连续的时候，并不是指说一个人容易忘记别人的错，或者是廉价的心，或者是他喜欢施舍。 如果不是这一切的话，那指的是什么？ Bagaimana memiliki hati yang murah hati? 如何拥有连续人的心？ Seperti apa wujud murah hati dalam hidup sehari-hari? 连续人的心在每一天的生活当中是怎么样显示出来？ Inilah 3 hal yang akan kita cari bersama dalam kitab suci. 这3件事情是今天我们要在圣经中一起去探索的。 Yang pertama, apa yang dimaksud dengan murah hati? Apa arti dari murah hati itu? 第一，我们要了解什么是连续的心。 Dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, Allah dikatakan sebagai Allah yang murah hati. 无论是在旧约或者新约，都显示出神是蛮有连续的。 Keluaran 34 ayat yang ke-6, 在出埃及记第34章第6节那边，让我们看见 Ulangan pasal 4 ayat 31, 生命记第4章31节， Nehemia pasal 9 ayat 17, semuanya mengatakan Allah itu murah hati. 尼希米记第9章17节，这些经文都让我们看见神是蛮有怜悯的。 Tetapi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai Allah yang pengasih dan penyayang. 但是在印尼语的那边翻译是充满爱、充满慈悲的神。 Pengasih di sana menggunakan kata katakanlah gracious atau artinya penuh kasih karunia. 当印尼语翻译成充满慈爱的时候呢，其实在英语的字是gracious， Nah, sedangkan penyayang itulah yang diartikan sebagai murah hati. 但是怜爱人的话，这个字才指向这个连续这个字。 Saudaraku, memang orang yang murah hati itu adalah orang yang mempunyai belas kasihan kepada orang lain. 的确，
连续人的，他对人家的所持有的心是充满怜悯的。 Yunus protes kepada Tuhan, menolak ketika Tuhan mengutus dia pergi ke Niniwe. 我们知道约拿当神差遣他到尼尼微城去的时候，他拒绝。 Alasannya adalah karena Allah adalah Allah yang murah hati. 他的理由是神太过怜悯那个城的人了。 Yunus berkata, aku tahu engkau adalah Allah yang murah hati. 约拿说：“我知道你是充满怜悯的神， Itu sebabnya aku tidak mau ke Niniwe karena nanti mereka bertobat. 因此我不愿意到尼尼微，因为知道他们一定会悔改， Mereka orang yang jahat Tuhan. 他们是恶人， Mereka tidak layak mendapatkan pengampunanmu. 他们不配蒙你的赦免， Sebaliknya mereka sangat-sangat layak untuk ditumpas habis. 他们其实配得被灭绝。” Ketika Tuhan mengutus Yunus ke sana, Tuhan menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang murah hati. 但是当神差遣约拿到尼尼微城的时候，神充分的显示出他怜悯的心。 Apa yang dikatakan Tuhan kepada Yunus? 神如何对约拿说？ Kamu peduli dengan pohon jarak ini, pohon kecil yang hari ini ada, besok mungkin akan pergi. Bagaimana mungkin aku tidak peduli kepada orang-orang yang aku ciptakan yang membedakan tangan kiri dengan tangan kanan pun gak bisa. 神借着一棵树向约拿说：“你为这棵树的枯干，你都觉得可惜、怜惜，更何况这些尼尼微城的人都是我所创造的，他们这些人连左手右手都分不清的，我怎么能够不怜悯他们呢？” Di sini kita melihat bahwa murah hati ini adalah sebuah karakter belas kasihan. 我们看见这是怜悯是一个连续人的一个品格。 Tetapi tidak berhenti pada gerakan hati atau gerakan jiwa. Aduh, kasihan dia mereka ini. 但是不能够只停在我们心中产生那个怜悯人的那种感觉而已。 Maka murah hati juga diartikan yaitu tidak memberi apa yang orang lain seharusnya layak terima. Murah hati artinya tidak memberikan apa yang orang lain layak terima. 怜悯的意思是不给人家配得到的， Atau tidak membalas dengan setimpal. 或者是说我们没有用同等的当做的事情给对方。 Jadi di sini kita sudah melihat ada dua tahapan, dua komponen dalam murah hati. Yang pertama adalah memiliki belas kasihan. 所以在连续这个字那边有两个层次，第一，先产生怜悯。 Bisa merasakan betapa menderita dan betapa nelangsanya orang lain. 能够感受到别人家的苦。 Yang kedua, tidak membalas dengan setimpal apa yang mereka telah perbuat kepada orang lain atau kepada dirinya. 然后我们对这样的人，我们不会将他所对别人家做或者对自己做的，我们同等对待。 Tetapi tidak berhenti di sana menjadi pasif, namun secara aktif berusaha untuk memperbaiki keadaan orang tersebut. Ini namanya orang yang murah hati. 但是呢，也不能够停止在这里这样子的被动，而是我们要主动的提供对方来改善他的状况。 Maka di dalam kasus Yunus, saudara melihat dengan jelas Allah bukan hanya merasa kasihan kepada orang-orang Niniwe yang sudah terhilang jatuh dalam dosa begitu rupa. 所以在尼尼微城人的身上，我们清楚的看见神怜悯他们，也不只是可怜他们陷在罪中。 Allah juga bukan hanya berhenti pada tidak membalas dosa-dosa mereka dengan setimpal. 神也不停止在说，不按照他们所犯的罪来刑罚他们。 Catatan-catatan sejarah memberikan
melaporkan fakta betapa sadis dan betapa ganasnya orang-orang Niniwe ini, tentara-tentara Niniwe. 在历史的记载，我们可以看见说，尼尼微城的人，甚至尼尼微城的军人，他们是如何的恶，如何的凶暴。 Ketika mereka menaklukkan satu tempat, mereka bukan hanya merampok, merusak, membakar, dan memperkosa para wanita. 他们征服一座城的时候呢，他们所做的不只是说把那个所有的城去破坏、烧毁、抢掠、强奸。 Mereka bahkan, saudaraku, seringkali menangkap seorang wanita yang sedang mengandung, membelah perutnya, mengambil bayi yang belum sempurna itu, dan melemparkannya ke dinding. 他们甚至会抓来一位孕妇，在众人的面前将她的腹破开，将那个未成型的婴儿拉出来，然后把它丢到墙壁。 Sambil tertawa-tertawa melihat semuanya itu sebagai sebuah hiburan. 一面这样子做的时候，一面笑，当这是一件娱乐的事情。 Tidak mengherankan Yunus begitu benci kepada orang-orang Niniwe. 所以约拿这么恨恶尼尼微城的人，这是理所当然的。 Itulah sebabnya Tuhan, aku tidak mau pergi ke Niniwe karena aku tahu engkau adalah Allah yang murah hati. 所以约拿说：“我不愿意到尼尼微城去，因为我知道神是充满怜悯的神。 Engkau bukan hanya memberikan mereka kesempatan untuk bertobat, bahkan engkau melakukan banyak hal untuk menarik hati mereka kembali kepada Tuhan. 你不只是说要赦免他们的罪，甚至你为他们做了许多事情，让他们的心归向你。 Jadi saudaraku, inilah yang dimaksud dengan murah hati. 这就是所谓的连续。 Dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-36. 在路加福音第6章第36节那边说。 Di sana Tuhan Yesus berkata, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. 这里提到，这边耶稣提到说，你要连续人，就像父慈悲一样。 Ayat 35 mengatakan, tetapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. 你们不要 ayat keberapa? Ayat 35. 第35节，你们倒要爱仇敌，也要善待他们，并要借给人，不指望偿还。你们的赏赐就必大了，你们也必做至高者的儿子，因为他恩待那忘恩和作恶的。 Jadi murah hati itu artinya dia mempunyai belas kasihan. Hati yang berbelas kasihan bisa merasakan penderitaan atau kesulitan hidup, atau bagaimana seseorang itu dikuasai oleh dosanya dan tidak berdaya untuk melepaskannya. 所谓的连续，就是他能够去体会对方的这个境况，并且对于他所犯的罪有要怜悯、要拯救的心。 Tetapi bukan berhenti di belas kasihan, tetapi dia juga tidak membalas dengan setimpal kejahatan atau kesalahan mereka. 我们不能够只停止在连续，进一步的，我们不按照他所犯的错，去对待他。 Yang ketiga adalah dia digerakkan oleh kasih, memberikan sebuah pengampunan, dan bukan hanya itu, menolong orang tersebut untuk menjadi lebih baik. 并且他的心起了怜悯，要去帮助对方来改善他的状况。
Saudara masih ingat ketika Tuhan Yesus menceritakan sebuah perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati? 我们记得主耶稣有一个比喻谈到好撒玛利亚人。 Saya tidak menceritakan ulang bagian ini. Saya yakin saudara sudah tahu, paham betul cerita ini. 我不把这个故事重述，相信大家对这个故事很清楚。 Tetapi perhatikan di akhir perumpamaan itu. 但是我们注意，在这个比喻的最后那边提到， Tuhan Yesus bertanya kepada ahli Taurat itu. Jadi Yesus- menurut kamu siapa di antara 3 orang ini yang menempatkan diri menjadi sesama bagi orang yang mau mati ini? 主耶稣在这个比喻后面，他就问那位律法师说：“你认为这3个人当中，谁是这个人的邻舍？” Dan ahli Taurat itu menjawab, yaitu orang yang menunjukkan murah hati kepada orang tersebut. 那对方就回答说：“就是向他施怜悯的这个人。” Nah di sana kata murah hati muncul, saudara. 所以在这里我们看见这怜悯这个字出现了。 Di dalam bahasa Indonesia disebutkan orang yang telah menunjukkan belas kasihan. Itu kata yang sama dengan kata murah hati. 在这里出现的怜悯，在中文跟连续是同样的。 Jadi ketika melihat orang itu kesulitan, hatinya tergerak. 当看见人家正在受难的时候，他的心产生了慈悲。 Tetapi tidak berhenti di sana. Kalau dia hanya hatinya, aduh kasihan ya. Mungkin seorang imam dan seorang lewi yang lewat itu mempunyai perasaan yang sama. 但是如果他只是动了怜悯的心，但是什么都不做的话呢？那他跟经过的这个利未跟祭司同样，可能这2个人经过的时候也会可怜这个受难的人。 Namun ketika melihat, aduh ini orang Yahudi itu benci sekali terhadap orang Samaria seperti saya ini. 但是当他看见这个受害的人是犹太人，然后又想，哎呀，犹太人很讨厌撒玛利亚人。 Mungkin dalam pikirannya muncul memori-memori negatif tentang pengalaman buruk menghadapi orang-orang Yahudi yang suka menghina atau bahkan menyiksa orang Samaria. 可能在那一刹那，他的脑海中也出现了过去一些不好的经验，曾经被犹太人轻看，或者甚至被犹太人恶待。 Tapi orang Samaria yang baik hati ini tidak membalas kejahatan-kejahatan yang sudah dilakukan oleh orang Yahudi dengan setimpal. 但是这位撒玛利亚人，他并没有按犹太人对他们做的那些不好的事情来恶报他。 Tetapi sebaliknya dia membuka hatinya, membuka dompetnya, memberikan waktunya untuk menolong orang yang dalam kesulitan. Inilah yang dimaksud dengan murah hati. 但是这位撒玛利亚人却愿意对这位犹太人敞开他的心，打开他的钱包，使用他的时间来帮助他，这就是所谓的怜悯。 Satu kali seorang anak SD datang ke sekolah untuk menghadapi ujian nasional. 有一次，一位小学生到了学校，正准备国考。 Karena sekarang tidak ada lagi ujian nasional, kita pakai aja ulangan harian di sekolah ya. 现在没有所谓的国考，可能就是学校的测验。 Dia tidak menguasai mata pelajaran itu. 他没有做好功课， Dia sudah belajar semalaman, begitu pagi bangun semuanya lupa. 他虽然前一晚他有温习功课，但是他却没有掌握好，早上起来的时候都忘记了。 Dia tahu ulangan itu sangat penting, 他知道这测验很重要， tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi. 但是当时他什么都做不了。 Maka dia masuk di kelas itu ketika kertas jawaban dibagikan, kertas soal dan kertas jawaban dibagikan, dia dakduk terus. 所以当他进到课室，试卷分发到他的面前，这个答案卷也在他的面前，他的心就砰砰跳， Dia khawatir, 他焦虑。 bagaimana kalau saya tidak bisa mengerjakannya sama sekali.
如果我完全不能作答的话，怎么办？ Apalagi waktu membaca soalnya, dia tidak ngerti apa-apa. 更何况读那些问题的时候，他根本都不明白。 Saudara pernah berada di posisi seperti itu? 有没有尝试过在这样子的情况下， Mungkin bukan ulangan. 可能不是测验， Mungkin saat kendaraan Anda harus dihentikan oleh polisi karena saudara melanggar marka jalan atau melanggar aturan lalu lintas. 或者是你的车子被警察停住，因为你犯了交通规则。 Atau mungkin Anda melakukan kesalahan dan Anda tahu, bos Anda tahu kesalahan yang Anda perbuat. 或者是说你犯错，并且你知道说你的上司知道你犯的错， Atau mungkin saudara adalah suami yang menyembunyikan sesuatu dan akhirnya sang istri tahu. Istri Anda tahu apa yang Anda sembunyikan. Anda duk, Anda mulai khawatir. 或者是说做丈夫的对妻子有所隐瞒，然后后来知道说妻子原来发现了这种害怕心跳的感觉。 Atau Anda istri yang sudah melakukan kesalahan di rumah atau kesalahan apapun dan Anda tahu menyadari bahwa suami Anda sebentar lagi akan menyadari kesalahan yang Anda buat. 或者做妻子的你犯错，然后你知道说你的丈夫很快就会发现。 Saudara, maka anak ini langsung berkeringat dingin, tangannya basah, lehernya basah, penuh dengan keringat. 这位小学生他开始冒冷汗，额头是汗，手心是汗，全身都是汗水。 Dia baca bolak-balik, dia tidak ngerti. 他重复念那个问题，他还是看不明白。 Sampai tanpa sadar lembar jawaban tuh basah kena keringat. 不知不觉，他的答案卷因着他手心冒的汗都湿透了。 Maka dia memberanikan diri maju ke depan kelas bertemu dengan sang guru. 然后他鼓起勇气走到课室前面去问老师。 Membawa lembar jawaban yang tidak bisa lagi digunakan itu. 他带着那个已经湿透的答案卷交给老师。 Ballpoint nggak nempel, saking basahnya. 这个已经不能够用笔写字了，因为这纸太湿了。 Kemudian dia berkata kepada sang guru dengan gemetar, 然后他发抖的对老师说 I've made a mess. Aku sudah berbuat kesalahan.：“ 他说我已经搞砸了， Aku sudah membuat kacau diriku sendiri. 我搞砸自己， Apakah boleh saya dapat kertas yang baru?” 我可以得到新的答案卷吗？” Dia gemetar sambil bertanya. 他一面发抖一面问。 Kemudian sang guru melihat dia dan dengan murah hati sang guru berkata, berikan kepadaku kertas yang sudah lusuh itu. 然后老师看见他，然后很慈爱的对他说：“把你那个湿了的答案卷给我， Aku berikan kepadamu kertas yang baru. 我给你新的答案卷。 Do better next time. Lakukan lebih baik lagi di masa yang akan datang. 下一次要做得更好。” Saudaraku, itulah murah hati. 这就是连续， Tidak berhenti pada perasaan. 不只是感觉， Tidak memberi yang setimpal, yang layak diterima oleh orang lain. 不按照对方该得到的报应去对待他， Dan menghasilkan tindakan kebaikan, murah hati untuk menolong orang lain. 但是产生帮助人家的行动，改善他的情况。 Pertanyaannya adalah bagaimana saudara dan saya bisa memiliki hati yang murah hati seperti itu? 接下来我们就要问说，我们如何拥有连续人的心？ Kalau Lukas pasal 6 ayat 36 itu memberikan kepada kita standarnya itu adalah murah hatinya Allah, bukan murah hati perasaan-perasaan manusia. 如果路加福音第6章36节那边让我们看见神怜悯人的那个标准， Maka kita bertanya, apakah mungkin orang seperti saya ini memiliki hati yang murah hati? 那我们会问说，像我们这样的人，我们可能有那样子的慈悲吗？ Standarnya Allah, hendaklah engkau
bermurah hati seperti Allah Bapa yang murah hati. 因为这边说你们要慈悲，像你们的父慈悲一样， Saudaraku, sama dengan ucapan bahagia yang lain. 跟其他的福的所说的是一样的。 Ucapan bahagia tentang murah hati ini diberikan oleh Allah kepada saudara dan saya bukan untuk menjadi syarat Anda menjadi anak Allah. 虽然说这个八福里面所说的，并不是成为神要我们成为他儿女的条件， Ini bukan syarat untuk diselamatkan atau bahkan masuk surga. 这不是我们得救或者进天国的条件。 Perhatikan, Tuhan Yesus justru berkata, berbahagialah, diberkatilah orang yang murah hati. 因为耶稣说，连续人的人有福了。 Di dalam bahasa sehari-hari kita menyebutkan selamat. 在我们普通我们会说，就是祝贺你。 Kamu murah hati, selamat. Menjadi orang yang murah hati. Karena orang yang murah hati akan beroleh kemurahan Allah. 我们会说，你有连续人的心，你是有福了，因为神也一样会连续你。 Jadi ucapan bahagia bukan memberikan kita aturan-aturan supaya kita naik mengikuti aturan itu dan kita mencapai surga oleh karena perbuatan kita. Bukan. 所以这个八福里面所说的，并不是神所定下的规矩，是你必须要去遵行、去进天国的，不是 Tetapi 这些。 sebaliknya, ucapan bahagia ini menunjukkan ini loh ciri-ciri orang yang adalah anak Allah. 但是这个八福里面所的品格，所指的是神的儿女应有的特质。 Inilah ciri-ciri orang yang akan bersama dengan Allah di dalam kekekalan. 这是要与神在永恒中在一起的人所该有的特质。 Dan saudara perhatikan di sana, ciri-ciri itu dimulai dari mana? Dari hati. 然后我们看说这些特质从什么地方开始？这边指到说心， Bukan sekadar apa yang terlihat di dalam perbuatan, tetapi mulai dari hati. 不是外在看见的行为，而是内在的心。 The heart of the problem is the problem of the heart. Akar dari seluruh masalah itu adalah masalah hati. 所有问题的根是在于心。 Jadi bagaimana saudara dan saya bisa memiliki murah hati seperti itu? 所以我们如何拥有那样子联系人的心呢？ Tidak ada jalan lain selain saudara harus menjadi anak Allah. Karena kalau saudara adalah anak Allah, saudara akan memilikinya. 没有别的办法，我们只能够成为神的子女，我们才可能拥有。 Kalau saudara adalah anak Allah, maka Allah akan memberikan kepada saudara dan saya 如果我们是神的子女，神就会将这样的心赐给你与我。 sikap hati yang miskin di hadapan Allah, 有虚心的， sikap hati yang berduka cita karena dosa, 有畏罪哀痛的， orang yang lemah lembut, rendah hati di hadapan Tuhan, tahu bahwa kita ini bukan siapa-siapa. 有在神的面前温柔谦卑的，因为知道我们在神的面前很微小。 Anak Allah juga tahu bahwa dia tidak memiliki sumber kesalehan hidup di dalam dirinya. Makanya dia adalah orang yang selalu lapar dan haus akan kesalehan. 并且我们知道说，我们不可能过前进的生活，所以我们必须饥渴慕义。 Nah, saudara perhatikan 4 ucapan bahagia di awal yang kita mungkin sudah bahas 4 minggu di belakang. Ini memberikan sebuah persiapan untuk 4 ucapan bahagia berikutnya. 我们过去的4个星期所谈到的这个4福是一个基础，使我们接下来能够去拥有后面的这4个心态。 Miskin di hadapan Allah, berduka cita, yang lemah lembut, lapar dan haus akan kebenaran.
Ini menunjukkan sikap hati kita terhadap Allah. 前面的这个四福讲到说，在神的面前虚心，在对罪哀痛、温柔谦卑、饥渴慕义，这些都谈到我们对神的心态。 Orang seperti apa yang punya sikap hati terhadap Allah seperti itu? 什么人对神拥有那样子的心？ Ya, mereka adalah anak-anak Allah, tapi orang seperti apa? 这些人就是神的子女，但是是像什么样的人？ Ini bukan orang yang sempurna, jelas. 的确不是完美的人， Dia bukan orang yang tidak bercacat. 他不是无瑕疵的人， Dia bukan orang yang rumah tangganya tidak pernah punya masalah. 他并不是说家庭里完全没有问题的， Dia bukan orang yang tidak pernah bergumul dengan dosa-dosa tertentu. 他并不是说对某些罪不断的在那边挣扎的人。 Justru sebaliknya, orang-orang ini adalah orang-orang yang menyadari betapa dahsyatnya dosanya melawan Allah. 反之，这些人他们非常清楚，这个罪的严重性。 Dia tahu, dia sadar, dia menangisi betapa dia sudah melawan Allah, menyakiti hati Tuhan berulang-ulang. 他知道说，因着他所犯的罪，重复犯的罪，他已经多次的重复的伤了人的心，抵挡了神。 Itulah sebabnya di hadapan Allah dia menempatkan diri sebagai orang yang miskin. 所以他在神的面前，他知道自己应该虚心。 Tuhan, aku dah layak. 主啊，我不配。 Sama seperti seorang anak yang hilang pulang kepada bapaknya. 就好像那位浪子回到父亲面前的时候， Dia berkata kepada dirinya, nanti kalau aku ketemu Bapak, aku bilang, Papa, aku tidak layak menjadi anakmu, jadi pembantu sajalah. 所以当他要去见他的父亲的时候，他之前已经做好心理准备，要对父亲说：“主啊，我不配做你的儿子，父亲，我不配做你的儿子，我当你的仆人好了。” Puji Tuhan, semuanya ini bukan syarat. 赞美神， Bahwa semua yang dikatakan dalam ucapan bahagia ini bukan syarat. Puji Tuhan, bukan? 这些福这边所谈到的，不是我们的要得到要拥有的条件。 Kalau ini adalah syarat, siapa di antara saudara dan saya yang dengan kekuatan diri kita sendiri bisa mencapainya? 如果这些是条件的话，没有任何一个人能够靠着自己的力量来拥有那样的心。 Tetapi ini adalah sebuah pemberian. 而这些是神所赐的， Kesadaran akan dosa. 对罪的觉悟。 Saya bukan apa-apa, Allah segalanya. 我算不得什么，神是一切。 Saya penuh dosa, Allah penuh anugerah. 我充满罪恶，神充满怜悯。 Jikalau seseorang memiliki relasi dengan Tuhan sedemikian rupa, maka akan berbuah kepada sikap hatinya kepada orang lain. 如果一个人跟神有那样子的关系了之后，那从他的心对别人家也会产生那样的心。 Ketika seseorang tahu bahwa dia bukan siapa-siapa di hadapan Allah, tapi Allah dengan murah hati mengangkat dia, 当一个人知道他在神的面前，他什么都不是，但是因着神的慈悲把他举起来， dari pengalaman inilah hati yang murah hati itu muncul, bertumbuh, dan berbuah. 因着跟神有过那样子的经历，所以对人连续的心就会产生，也会成长结果。 Jadi memiliki hati yang murah hati itu bukan diusaha-usahakan. 所以有连续人的心，不是我们去努力，一直努力。 Kalau saudara usaha-usahakan, artinya saudara menjadikannya sebagai hanya sekadar perbuatan. 如果我们去努力做的话呢，我们只是产生外在的行为。 Sedangkan ini masalah hati, bukan masalah tindakan. 但是这里指的是我们的心，不是我们的行为。 Satu-satunya cara saudara dan saya bisa memiliki hati yang murah hati, 唯一我们能够拥有连续人的心的途径， adalah dengan menyadari keadaan diri dan menerima anugerah Allah.
就是我们觉悟我们的状况，并且我们接受神的恩典。 Saudara tidak melakukan apa-apa selain mulai membuka hati, 我们什么都没有做，只是将自己敞开， melihat betapa kotornya, tidak layaknya diri kita. 看见自己多么的污秽，多么的不配， Maka kita akan menghadap Tuhan dengan hati yang hancur. 所以我们在神的面前，我们才可能是哀痛破碎的。 Bukankah itu yang Tuhan katakan di perjanjian lama maupun perjanjian baru? 这就是神无论在旧约、新约里都说， Bagi Allah persembahan yang harum itu adalah hati yang hancur dan bertobat. 对神那馨香之祭是哀痛的心。 Persembahan itu jauh lebih Allah inginkan dan hargai ketimbang anak domba, anak lembu, bakaran, dan semua performance kita di hadapan manusia. 神并不喜悦那些牛羊的燔祭，或者是人类任何的行为成就。 Saudara tidak bisa berpura-pura menjadi murah hati. 我们不可能虚假的有连续的心， Di hadapan Tuhan maksud saya. 特别是在神的面前， Kalau di hadapan 在神的 manusia 面 bisa 前 saja. 在人的面前可能做到， Tetapi di hadapan Tuhan tidak bisa. 在神的面前不可能的。 Tim Keller dalam salah satu buku Gospel in Life menceritakan sebuah ilustrasi yang menarik. 有一位作者在 Gospel in Life 那边有提到这样子的例子，很有趣。 Seorang petani wortel itu mengambil wortel terbesar yang dia pernah tanam dan menghadap raja mempersembahkannya. 有一位种胡萝卜的农夫，他将他曾经种过产出最大的胡萝卜献给国王。 Dia berkata kepada sang raja, "Raja, ini adalah wortel terbesar yang aku pernah tanam." 他对国王说：“这是我从种植萝卜以来产出的最大的萝卜。 Aku ingin mempersembahkan ini kepadamu sebagai wujud rasa syukurku dan rasa hormatku kepadamu, Raja. 我愿意将这最大的萝卜献给你，来表示我对你的感谢。” Maka raja itu berkata, "Wah, kamu petani wortel yang hebat. 然后国王说：“哇，你是了不起的农夫， Saya berikan kepada kamu tanah yang besar untuk digarap." 我会给你更大片的地来给你种植。” Nah, kemudian ternyata ketika raja bercakap-cakap itu, ada seorang bangsawan yang juga mendengar percakapan itu. 在这农夫跟国王的对话当中，有一位官员在旁边也听见。 Bangsawan ini pikir, waduh, kasih wortel aja dapat tanah 1 hektar. 这官员就想说：“哇，这个农夫给了一个胡萝卜，就可以得到一大片地。 Apalagi kalau kita memberi sesuatu yang lebih besar daripada wortel. 如果我给比这个萝卜还更好的， Maka keesokan harinya sang bangsawan datang menghadap raja membawa seekor kuda jantan yang bagus sekali. 这位 Mahal. 官员呢，他明天就把一只骏马，很昂贵的马献给国王。 Dan kemudian dia berkata kepada raja, "Raja yang baik, aku ingin memberikan kuda jantan yang paling bagus yang aku pernah miliki ini kepadamu." 他就对国王说：“因着我对你的敬仰，所以我要把我最好的马献给你。 Ini sebagai bentuk syukur dan hormatku kepadamu. 这代表我对你的感谢与尊敬。” Kata-katanya mirip persis dengan si petani wortel. 他所说的话跟农夫说的话一模一样， Sehingga raja ini tahu isi hati dari sang bangsawan ini. 国王他就能够看出这位官员他的心怀的什么念， Maka raja itu hanya berkata, "Terima kasih, kudamu saya terima." 所以这个国王就说：“谢谢你献的马，我接收了。” Dan kemudian berpaling meninggalkan bangsawan itu. 然后他就转头离开这位官员。 Bangsawan itu bingung, saudaraku. 这位官员觉得很
摸不着头脑。 Kok kalimat selanjutnya tidak ada ya? Seperti kemarin petani wortel itu. 为什么这个国王没有接下来的话呢？就像昨天他跟农夫说的， Raja itu tahu bahwa sang bangsawan tidak beranjak dari tempatnya karena masih mengharapkan sesuatu. 国王转过身的时候呢，他其实也知道说，这位官员还站在原来的位置。 Maka raja itu membalikkan badan menghadap sang bangsawan dan berkata, 所以国王又在转身面向这位官员，对他说 kamu tahu bedanya?：“ 你知道差别在哪吗？ Dia memberi untuk aku. 农夫是全心的给我， Kamu memberi untuk dirimu sendiri. 你是给我，但是心是要给自己的。 Saudaraku, murah hati itu masalah hati. 所以连续人是从心发出的。 Kita hanya bisa murah hati ketika saudara dan saya menerima kemurahan dari Allah. 我们能够连续人，是因为我们已经蒙神的连续。 Saudara dan saya tidak bisa membagikan apa yang kita nggak punya. 因为我们所没有的，我们不可能给人家。 Ketika Anda adalah anak Allah yang selalu menerima kemurahan Allah dari hari ke hari. 如果我们身为神的儿女，我们每一天都知道我们正在蒙神的怜悯， Maka Anda bisa bermurah hati kepada orang lain. 我们也因此能够对别人家有怜悯、连续的心。 Tuhan Yesus di kayu salib, dia berdoa, berkata kepada Allah Bapa, 主耶稣在十字架上的时候，那样子对父祷告说： Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka sedang perbuat. 父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。 Ini adalah kalimat murah hati. 这是连续心所产生的句子。 Dia berdoa agar Bapa tidak memberikan setimpal kepada mereka karena Tuhan Yesus pun tidak menghukum mereka dengan setimpal. 因为他向父求，让神不要对这些人的恶有同等的报应，因为主耶稣也不愿意对他们的恶，同等的报应他们。 Dan bahkan ketika dia di kayu salib sebenarnya dia sedang menyatakan anugerah, berharap mereka yang menyalibkan dia bisa menyadari betapa berdosanya mereka. 当他被钉在十字架上的时候，他非常怜悯那些钉他十字架的人，也希望他们知道说他们所犯的罪是何等的可怕。 Stefanus yang mengalami kemurahan Allah itu berkata hal yang sama. 司提反，当他蒙神的怜悯了之后，他死前也说出同样的话。 Ketika dia hendak dirajam batu, dia berkata, Allah, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. 当他被人家丢石头的时候，他向神祷告说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。” Stefanus menyadari betapa Allah sudah bermurah hati kepadanya karena sebelum dia menjadi anak Allah, dia persis seperti mereka. 司提反他非常清楚，他是蒙神的怜悯，因为在他被神怜悯之前，他跟这些丢他石头的人是一样的。 Maka inilah yang dimaksud dengan hati anak-anak Tuhan. 这就是神的子女该有的心， Yaitu tidak melihat segala sesuatu hanya dari kacamata manusia. 就是当我们看一切的时候，我们不只是从人的角度去看， Tetapi dari kacamata anugerah dan kemurahan Allah, dia melihat semua manusia. 而是从神怜悯的眼光、神恩典的角度来看其他的人， Bahkan orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. 甚至那些恶待他的人。 Saudara perhatikan, Allah Bapa mengutus anaknya yang tunggal supaya manusia-manusia berdosa beroleh keselamatan. 我们看见父差遣他的独生子来拯救那些罪人。 Allah tahu betapa menderitanya manusia yang dikunci, dijeruji oleh dosa. 神知道说这些被
罪所捆绑的人是多么的痛苦。 Apapun yang mereka pikirkan selalu bagaimana saya bisa berdosa lebih kreatif lagi, berdosa lebih nikmat lagi, berdosa lebih nggak ketahuan lagi. 现在罪恶中的人，他们思想所充满的是我怎么样更有创意的犯罪，更不被发现的犯罪，更享受犯罪。 Allah melihatnya sebagai kehidupan yang sangat melangsa dan penuh dengan penderitaan. Mereka dibohongi seumur hidup. 神看见这些犯罪的人，知道说他们是何等的可怜，他们一生被蒙蔽，他们是多么的痛苦。 Iblis membohongi manusia untuk jatuh dalam dosa supaya mereka berpikir mereka bisa menjadi seperti Allah. 魔鬼欺骗人类，现在最终使得人类自己以为他们能够与神一样。 Yang mereka lupa adalah waktu manusia dicipta oleh Allah, manusia sudah dicipta menurut rupa dan gambar Allah, seperti Allah. 但是他们却忘记，其实当神起初创造人类的时候，是按照神自己的样式来创造人类的。 Dosa itu enak, 罪看起来是享受的， tapi enaknya sebentar, susahnya sampai kekekalan. 但是这个享受是非常的短暂，它的痛苦是一直到永恒。 Hidup saleh itu tidak enak. 过前进的生活是不舒服的， Tapi hidup kekal, hidup saleh, tidak enaknya itu cuma sebentar, enaknya sampai kekekalan. 但是过前进的生活，我们不舒服只是短暂的，但是福气一直是存到永恒的。 Kalau iblis memberitakan kebenaran, tidak ada satu orang pun tertarik pada dosa. 如果连魔鬼都能够讲真理的话，那没有一个人被罪所吸引。 Tetapi betapa hebatnya iblis itu, sales marketer yang paling hebat di dunia ini, yang membuat dosa itu terlihat begitu menawan dan kekekalan itu begitu tidak berguna. 但是魔鬼却能够欺骗人，他是很好的一个推销员，他把罪让人类包装成让人家觉得是很好的，却忘记了永恒的好。 Allah tergerak hatinya oleh belas kasihan melihat anak-anak manusia yang sudah dibohongi, sudah dimanipulasi oleh iblis. 神看见人类被魔鬼所欺骗，被魔鬼所利用，神就动了怜悯的心。 Maka Allah mengirimkan anaknya yang tunggal, yang terbaik, supaya lewat demonstrasi kasih yang tidak tertandingi di seluruh dunia kapanpun, manusia boleh melihat dan tertarik kepada Allah. 所以神差派他最好的，就是他的独生子来到世上，让世人可以看见主耶稣借着他在世上所显出的爱，这个爱是历代都没有可以相比的那样的爱，使得人类可以因此被吸引来归向神。 Itulah kemurahan Allah yang paling besar di dalam Kristus Yesus. 这就是神在基督里向我们显出他最大的怜悯。 Saya tahu ini belum Paskah, belum Jumat Agung. 我知道这还没有受难或者复活节， Tetapi ketika merenungkan tentang kemurahan hati Allah yang terbesar lewat Kristus, saya tidak bisa tidak membacakan Yesaya 53. 但是当谈到说神借这基督显出他最大的怜悯的时候呢，我不得不还是要读以赛亚书。 Mari saudara dalam sikap berdoa, dimanapun Anda berada, di rumah, di gereja, dimanapun Anda berada, dalam ruangan apapun. Saya akan membacakan ayat ini hanya dalam bahasa Indonesia, namun saya ingin saudara di dalam sikap berdoa di hadapan Tuhan, miskin di hadapan Allah. Saudara dengarkan apa yang firman Tuhan katakan kepada kita.
所以，当我在读以赛亚书第53章1到12节的时候，我邀请大家，无论你在哪里，你在家中，你用祷告的心来听我为你读的以赛亚书53章1到12节，我将要只是用印尼语读。Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah yang kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam. Oleh karena pemberontakan kita, dia dirembukkan. Oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman dia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Tuhan Yesus adalah wujud kemurahan Allah terbesar yang dia berikan kepada saudara dan saya. 主耶稣是神向人类显出最大的怜悯。 Hanya dengan menerima kemurahan ini, saudara memiliki hati yang murah hati. 唯有我们接纳神的怜悯，我们才可能对人产生怜恤。 Jikalau kita sudah mengalami kasih Allah yang begitu besar, mungkinkah hati kita tidak mengasihi Dia dan sesama? 如果我们已经领受了、经历神这么的大的爱，我们怎么可能对别人家不显出爱呢？ Jikalau kita sudah mengalami, menerima kemurahan Allah yang begitu besar, mungkinkah kita tidak memiliki hati yang murah hati? 如果我们已经蒙神得到这么大的怜悯，我们怎么可能不向人显出怜悯呢？ Mulai murah hati kepada pasangan Anda, pada anak-anak Anda, pada orang tua Anda. 我们从对我们的父母、对我们的配偶、对我们的孩子，产生或者释放怜悯， Rasakan penderitaan mereka. 我们去体会他们的苦。 Mereka seperti itu karena mereka pernah menjadi korban perlakuan yang sama. 他们像那样子，因为他们是曾经那样子被对待的牺牲者。 Mari kita putuskan rantai dosa dari keluarga kita. 我们开始切断我们家人罪恶的锁链， Yaitu dengan membagikan kemurahan hati Allah. Bagikan pengampunan itu. 就是向他们释放神的怜悯，释放神的赦免。 Mari kita berdoa.
我们一起祷告。 Tuhan, kami seringkali lupa bahwa Engkau sudah memberikan kepada kami kemurahan yang begitu besar. 主啊，对于你已经向我们显出这么大的怜悯，我们却常常忘记， Sehingga kami merasa begitu sulit bermurah hati kepada orang lain. 使我们也常常很难向别人家施怜悯。 Tetapi sesungguhnya Engkau sudah memberikan lewat Tuhan Yesus Kristus kemurahan hati yang tiada tara. 但是事实上，你已经借着耶稣基督赐给了我们无可相比的怜悯的心。 Tuhan, biarlah kasih Tuhan kepada kami boleh menumbuhkan kasih kami kepada sesama. 愿神向我们显出的爱，使我们也向别人家有同样的爱。 Biarlah kemurahan hati Tuhan kepada kami menumbuhkan kemurahan hati kami kepada sesama. 愿神向我们所施的怜悯，我们也向别人家施怜悯。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa dan persembahan hati kami lagi kepada Tuhan. 我们如此祷告，是向主耶稣献出我们的心。 Amin.阿门。 Tuhan memberkati kita semua. 上帝祝福。